Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sesi video pada kali ini, insyaAllah kita akan teruskan dengan pengajian kitab Talaqi Al-Qiraat 10 Imam. Pelajaran yang kedua, pelajaran yang kedua muka surat 2. Baik, pelajaran yang kedua ni adalah kita akan bincangkan berkaitan dengan imam yang pertama, iaitu Imam Nafi'. Sedikit biografi ringkas dan juga sedikit biografi ringkas bagi perawinya. Kita dah sebut sebelum ni, setiap imam dia akan ada 2 orang perawi yang meriwayatkan bacaan guru dia, bacaan imamnya. Iaitu kalau Nafi', perawinya adalah Qalun dan Warsh. Kita akan bincang dia punya biografi sebaringkas Qalun dan juga biografi sebaringkas berkaitan dengan Warsh. Dan seterusnya kita akan teruskan kepada praktikal bacaan riwayat Qalun dan juga Warsh dalam suratul Fatihah, insyaAllah. Baik, cuba tengok yang pertama, Imam Nafi' Al-Madani. Nafi' Al-Madani lahir 70 Hijrah, wafat pada tahun 169. Lebih kurang 99 tahun jugalah dia punya kehidupan dia. Nama beliau ialah Nafi' bin Abu Nu'aim Al-Laisi. Itu nama dia, Nafi' bin Abu Nu'aim Al-Laisi. Ini satu pandangan. Ada pandangan lain yang menyatakan bahawasanya nama penuhnya ialah Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim Al-Laisi. Itu satu pandangan. Yang saya letak ni pandangan yang lain. Berasal dari Asbahan dan menetap di Madinah. Asbahan ni sebuah kota di Iran, di Parsi, Iran, dan dikenali juga sebagai Asfahan. Asfahan. Baik, kemudian Imam Nafi' ni dia menetap di Madinah, tu dia digelar dengan Al-Madani tu. Al-Madani ni gelaran kepada mereka yang berada di Madinah, mereka yang duduk menetap di Madinah. Dan beliau menjadi tokoh dan pakar qiraat di Madinah. Baik, kemudian sedikit lagi dia punya tambahan, dia punya biografi dia adalah Imam Nafi' ni dikunyahkan. Dikunyah ni maksud diberi gelaran dengan Abu Ruwai. Ni gelaran dia. Kunyah ni maksud kita gelaran yang dimulai dengan Abu ataupun Umun. Gitu. Contoh Abu Ruwai, Abu Abdillah dan sebagainya. Baik, beliau seorang yang berkulit gelap. Berkulit gelap, dan sehingga dalam beberapa kitab yang lain menyatakan syadidus sawad, maksud gelap sangat. Kita boleh nampak sebagaimana berkemungkinan orang-orang belah Afrika lah. Baik, kemudian akhlak yang sangat baik dan kemudian wajahnya yang sangat tampan. Dan dia bertelaki dengan hampir 70 orang tabi'in. Masya Allah, ramailah guru dia ni, 70 orang tabi'in. Imam Nafi' ni dia datang daripada generasi tabi'in. Dia atasnya tabi'in, atasnya lagi sahabat. Jadi dia bertemu dengan tabi'in, bertalaki dengan tabi'in hampir 70 orang. Antaranya adalah imam yang ke-8, Abu Ja'far. Imam Nafi' guru dengan Abu Ja'far, dan beberapa yang lain lah. Baik, kemudian sedikit berkaitan dengan sanad Imam Nafi', sanad Qurannya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia ada banyak jalur, banyak jalur sanad, tapi saya ambil satu jalur sahaja, iaitu sebagaimana yang saya tulis ni. Nafi' ambil kepada gurunya, iaitu Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'rash. Kemudian Al-A'rash ni ambil kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ambil kepada Ubay bin Ka'ab. Dan dia ambil juga kepada Zaid bin Sabit. 2 orang ni tokoh ulama Quran di zaman Nabi SAW. Kemudian kedua-dua sahabat ni ambil kepada Zaid, ambil kepada Rasulullah SAW. Itu dia punya susu galur, dia punya sanad Imam Nafi' sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Imam Nafi' ni Masya Allah, dia menghabiskan umurnya lebih kurang 70 tahun sahaja untuk mengajar Quran. Lama lah, lama. Dan dia punya sedikit karamah dah, sedikit karamah bagi Imam Nafi' ni. Satu hari mulutnya berbau wangi. Tu anak murid dia terbau, mulut tubuh dia wangi. Dan anak murid dia bertanya, "Wahai guruku, kenapakah mulut kamu ni berbau wangi? Adakah kamu pergi spray minyak wangi kan ke mulut kamu?" Maka Imam Nafi' kata, "Tak, aku tak bau minyak wangi apa kepada mulut."
Tapi Imam Nafi kata malam hari ini, pada sebelah malam, biasanya Nabi SAW, aku bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, dan Nabi membacakan Quran di depan mulut aku. Jadi dia kata bangun tidur, wangi mulut aku. Berkemungkinan sebab tu. Ini satu cerita lah. Dan ada lagi satu cerita bahwasanya ada orang bertanya, wahai guruku, kenapakah wajah kamu berseri-seri dan akhlak kamu akhlak yang baik? Maka Imam Nafi kita berkemungkinan disebabkan aku mimpi bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi membacakan Quran pada aku ketika mana aku bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Jadi dengan sebab tu berkemungkinan wajahku berseri-seri dan juga akhlakku baik. Dan dia seorang yang zuhud, dan solat di Masjid Nabi SAW selama 60 tahun. Dia melazimi Masjid Nabawi itu selama 60 tahun. Masya Allah, dia kehidupan dia di sana. Dan dia merupakan dan antara murid yang bertalaki dengan dia adalah imam-imam yang besar, antaranya imam dalam mazhab fiqh iaitu Imam Malik rahimahullah taala, dan juga Al-Lais As-Sa'd, Imam Al-Lais As-Sa'd. Mereka ni bertalaki dengan Imam Nafi'. Gitu. Baik, kemudian sebahagian juga imam qiraat lain yang bertalaki dengan Imam Nafi' adalah Abu Amr Al-Basri, imam yang ketiga. Imam yang ketiga juga bertalaki dengan Imam Nafi'. Jadi sangat-sangat hebatlah Imam Nafi' ni. Baik, habis berkaitan dengan Imam Nafi', kemudian kita pergi kepada poin yang kedua. Dua tokoh perawi yang meriwayatkan bacaannya. Saya kata tadi imam, kemudian akan ada dua orang perawi yang meriwayatkan bacaan imamnya, iaitu yang pertama riwayat Qalun. Qalun ni lahir 120, wafat 220, lebih kurang 100 tahun kehidupannya. Nama beliau ialah Isa bin Mina Al-Madani. Isa bin Mina Al-Madani. Gelaran Qalun berasal dari bahasa Romawi yang bermaksud terbaik. Gelaran Qalun ni diberi oleh gurunya Imam Nafi'. Disebabkan apa? Imam Nafi' tengok bacaan dia tu bacaan yang terbaik, merdu, suara yang baik ketika baca Quran, gelar dengan Qalun. Qalun dalam bahasa Rum bermaksud terbaik. Sebenarnya saya sebut tu. Bila digelar Qalun kena baik dan merdu suaranya ketika membaca Al-Quran. Masya Allah. Baik, kemudian dia membaca Al-Quran dengan bertalaki Al-Quran dengan Nafi' bermula pada tahun 150 Hijrah. Dia lahir 120, 30 tahun lepas tu dia pergi baca dengan Nafi'. Dan orang tanya berapa lama dia baca dengan Nafi', dia kata aku tak tahulah, dia kata tak terkira berapa kali khatam. Dia kata hampir-hampir 20 tahun. Kalau disebut dalam kitab ni hampir-hampir 20 tahun dia punya bacaan dia kepada Imam Nafi'. Masya Allah, no? Dan dikatakan juga Imam Qalun ni dia merupakan anak tiri kepada Imam Nafi'. Di mana Nafi' ni kahwin dengan isterinya tu dah ada anak tiri lah katanya. Jadi dia melazimi dengan Imam Nafi' ni sangat-sangat lama, no? Sangat-sangat lama. Dan juga Imam Qalun ni dia merupakan orang yang pekak. Maksud telinga dia tak apa dengar. Sehinggalah sampai satu tahap dia memang tak dengar betul. Bunyi trompet pun memang tak dengar. Bunyi yang kuat tu, trompet yang kuat pun dia tak dengar. Tapi faiza quri'a alaihi al-Quran sami'a. Tapi apabila orang bacakan Quran kepada dia, dia boleh dengar. Ini karamah juga daripada Imam Qalun ni. Sehingga sampai satu tahap apabila anak murid baca kepada dia, dia taklah apa dengar mana. Tapi dia boleh membetulkan sebutan anak murid dia tu dengan melihat kepada pergerakan bibir sahaja. Pergerakan bibir dia boleh betulkan bacaan anak murid dia. Masya Allah, itu kehebatan bagi Imam Qalun. Baik, kemudian kita masuk kepada riwayat Warsh. Riwayat Warsh, perawi yang kedua, lahir 110, wafat 197. Umurnya lebih kurang 87 tahun. Nama beliau adalah Osman bin Sa'id Al-Misri. Osman bin Sa'id Al-Misri. Al-Misri ni Mesir. Kerana apa dia digelar dengan Mesir? Kerana dia berasal daripada sana, Qayrawan. Berasal daripada sana dan dia berhijrah ke Madinah untuk bertalaki dengan Imam Nafi'. Dikatakan sebulan 4 kali dia akan khatam dengan Imam Nafi'. Baik, kemudian Imam Nafi' menggelarkannya dengan Warsh, iaitu yang dimaksudkan sebagai susu
ataupun satu benda yang diperbuat daripada susu. Gitu. Wash ni satu benda diperbuat daripada susu. Susu ni kalau putih. Jadi sebab apa wash digelar dengan susu? Kerana kulit dia putih. Kulit wash ni dia putih kerana kulitnya yang putih. Dan beliau merupakan tokoh qiraat di Mesir. Lepas bertalaki Imam Nafi', dia balik ke Mesir untuk menjadi tokoh qiraat di sana. Baik, kemudian sebab sedikit berkaitan dengan Imam Warsh ni, dia mula bertalaki dengan Imam Nafi' pada tahun 155 Hijrah. 155 Hijrah. Dan dia mempunyai bulu mata yang lebat. Bulu mata yang lebat. Kemudian mata hitam ni kita kalau hitam, mata coklat, dia kalau biru. Kalau biru no. Dan juga kulit dia putih, dan dia orang yang rendah sikit, badannya agak gempal sikit. Jadi sebahagian pandangan menyatakan gelaran Warsh tu berasal daripada Warashan. Warashan ni adalah seekor burung, sejenis burung yang menyerupai burung merpati. Kaki pendek, badan agak besar sikit. Jadi Warsh ni dia selalu pakai baju jubah dia sampai ke betih. Jadi apabila dia berjalan, nampak macam jalan burung berjalan. Jadi Imam Nafi' bila tengok tu terus dia gelarkan, ya Warashan, ainal Warashan, iqra Warashan. Daripada kalimah Warashan tu dia ringkaskan jadi Warsh. Dia ambil daripada kalimah burung tu. Dia seolah-olah macam nisbah ataupun Imam Nafi' nampak Warsh ni berjalan seolah-olah macam burung, digelarkan dengan burung. Itu satu pandangan. Pandangan kedua yang susu tadi. Baik, tetapi Imam Warsh ni dia suka dengan gelaran yang guru dia bagi, dia guna sampai dia mati. Kemudian habis dia wafat pada tahun 197 Hijrah. Jadi itu sebab sedikit berkaitan dengan biografi ringkas daripada Imam Nafi', riwayat Qalun dan juga Warsh. Okey, baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kepada nombor 3, praktikal bacaan riwayat Qalun dan juga Warsh. Tadi kita dah bincang sebab sedikit berkaitan dengan biografi ringkas Qalun dan Warsh. Jadi kita masuk kepada bacaan, praktikal bacaan, kaedah bacaan Qalun dalam surah Fatihah dan kemudian kaedah bacaan Warsh dalam surah Al-Fatihah. Baik, kaedah bacaan riwayat Qalun dalam surah Al-Fatihah, boleh tengok ayat yang keempat pada kalimah Maliki Yaumiddin. Malik, Malik dengan ada alif. Tapi kalau riwayat Qalun dia baca dengan gugurkan huruf alif mad. Gugurkan alif selepas daripada huruf mim, iaitu mad tu 2 harakat, kita buang jadi tak ada harakat. Dia baca dengan Maliki Yaumiddin, Maliki Kalau Hafs Maliki ni, Qalun Maliki Yaumiddin. Dia punya tulisan dia, kalau kita Malik ada alif, kemudian tuan-tuan buang alif, gitu jadinya, baca tanpa alif. Baik, kaedah menggugurkan alif ni kalau disebut dalam ilmu qiraat sebagai istilahnya sebagai isqat ataupun hazaf. Boleh tengok di bawah nota kaki yang kelima, isqat. Isqat ni dengan mana gugur. Hazaf dengan mana buang. Kita buangkan huruf alif. Baik, itu satu. Yang kedua adalah pada tempat yang kedua, pada ayat yang ketujuh, kalimah alaihim yang pertama dan alaihim yang kedua. Dibaca dengan 2 kaedah. Yang pertamanya adalah sukun huruf mim, baca dengan alaihim, baca macam biasa sebagaimana riwayat Hafs. Bacaan yang kedua adalah dhammah ke huruf mim berkadar 2 harakat, dibaca dengan alaihimu. Itu sebagaimana yang saya tulis tu. Alaihimu, dhammah ke huruf mim. Tadi mim sukun, dhammah ke huruf mim dan kemudian tambahkan mim tu dengan kadar 2 harakat. Tambah huruf mat lah biasanya. Jadi dibaca dengan alaihimu ghairil, alaihimu ghairil. Gitu. Tapi kalau tuan-tuan waqaf pada alaihim yang pertama, maka dia tak jadi. Dia tak ada silah, dia tak ada orang panggil apa, panjang mim tu tak ada. Tuan-tuan kena sukunkan alaihim kalau berhenti.
Baik, untuk kaedah yang mendhammahkan huruf mim dan panjang dua harakat ni dalam ilmu qiraat dipanggil sebagai silah. Tengok di bawah, dipanggil sebagai silah. Silah ni maksud kata kita menyambungkan huruf di akhir kalimah dengan huruf mat, dengan kadar dua harakat. Baik. Ya, qalun dia ada dua wajah, dua kaedah. Alaihim satu, alaihimu satu. Alaihi yang mana? Yang tempat pertama dan juga yang tempat yang kedua, di bawah tu. Jadi dua-dua alaihim dia boleh baca dengan dua wajah. Baik, kita tengok praktikal bacaan riwayat qalun. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tu Malik, buang ke alif, baca dengan Maliki yaumiddin. Lebih kurang macam tu. Baik, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Tuan-tuan baca dengan alaihimu, itu baca dengan silah. Nak baca alaihim dulu pun tak apa. Nak baca alaihimu dulu pun tak apa, tak ada masalah. Jadi saya susun sini baca alaihimu dulu, untuk bagi kita mudah faham. Kemudian qalun, wajah pertama alaihimu. Kaedah kedua alaihim. Okey, kena ulang kali yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dia punya kaedah riwayat qalun. Dua tempat saja ataupun tiga tempat. Malik, alaihim pertama dan alaihim yang kedua yang agak berbeza dengan riwayat Hafs. Baik, kita tengok poin yang kelima, kaedah bacaan riwayat Warsh dalam surah Al-Fatihah. Riwayat Warsh satu tempat saja, itu pada ayat yang keempat. Malik dibaca dengan gugurkan huruf alif. Maliki yaumiddin, tanpa alif. Baik, saya baca praktikal riwayat Warsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tu satu bacaan. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu riwayat Warsh, satu tempat saja yang berbeza dengan Hafs. Tempat-tempat yang saya hitamkan tu adalah yang tu yang berbeza dengan Hafs. Tempat lain tak ada. Baik, kemudian tengok poin yang ketujuh. Kita tengok kaedah bacaan Imam Nafi', gabungan riwayat qalun dan Warsh dalam surah Al-Fatihah. Tadi kita baca riwayat qalun asing, kemudian seterusnya riwayat Warsh asing. Ni kita nak gabung qalun dengan Warsh. Bila gabung dia akan jadi itu bacaan Imam Nafi'. Bagi kita tengok dalam jadual ayat yang keempat, riwayat Hafs baca dengan Malik, kemudian Imam Nafi' akan baca dengan Maliki, gugurkan huruf alif. Keterangannya siapakah yang baca ni? Riwayat dia yang mana yang baca? Qalun dan juga Warsh. Dua-dua ni baca sepakat, dua-dua ni. Baik, kalau ayat yang ketujuh, alaihim pertama dan alaihim yang kedua, cuba tengok. Imam Nafi' akan baca dua wajah. Alaihim satu, kemudian alaihimu satu. Keterangan boleh tengok. Kemudian alaihim siapa baca? Qalun dan juga Warsh. Gitu. Sepakat juga. Tapi kalau alaihimu, qalun sahaja. Gitu, no? Jadi dia berbeza pada alaihimu sahaja untuk qalun dengan Warsh. Alaihim yang kedua pun sama. Boleh tengok di bawah. Baik, saya baca riwayat praktikal bacaan Imam Nafi', gabungan dua-dua riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Okey, ini bersepakat di antara qalun dan juga Warsh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baca dengan alaihimu, siapa baca? Qalun untuk wajah dia yang pertama. Kemudian di sana ada yang kedua lagi, untuk qalun wajah yang kedua.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk qaulun, wajah yang kedua. Siapa yang sejalan sekali dengan dia? Warsh. Warsh sekali masuk sejalan dengan dia. No? Baik, itu gabungan. Kalau kita gabung, style bacaan dia macam tu. Macam alaihim, kita tak perlulah ulang 2 kali. Qaulun dengan warsh, baca sekali je. Untuk siratal ladzina an'amta alaihim, yang wajah alaihim, baca sekali je untuk qaulun. Kemudian warsh dia akan masuk sekali. Tak perlu kita ulang pula warsh kali yang ketiga. Tak perlu. No? Itu sebab sedikit bacaan riwayat qaulun, warsh dan juga gabungan qaulun dan warsh dalam surah Al-Fatihah. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi video akan datang pada pelajaran yang ketiga, insya-Allah membincangkan berkaitan dengan imam yang kedua, iaitu Imam Ibnu Katsir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.